Okay, alright. Okay, so kita ada belajar previous lesson, kita belajar pasal larka, macam mana nak solvekan trigonometric equation. So kita guna larka. Kemudian kita nak solve quadratic equation pun kita akan guna larka, tapi first tu kita kena pastikan kita dapat dulu root of quadratic itu. Kemudian untuk kita solve menggunakan T-form. Okay, kita nak solvekan menggunakan T-form, kita kena substitutekan T mesti sama dengan tangent theta over 2. Then kita akan guna larka. Okay. Kemudian kita belajar R form. So R form ni dia depends kepada soalan tu. So kalau dia suruh express R sin, jadi awak kena guna R sin. Kalau dia suruh express R cos, then awak kena guna R cos. Okay. So macam mana kita nak buat expression R sin dan R cos ini, kita akan guna compound angle. Okay. Benda ni wajib lah. Dan benda ni sebenarnya hafal je. Awak tak perlu nak, maksudnya tak perlu tak perlu nak tahu, nak macam, kalau soalan macam ni. Kalau misalnya tak, dia memang sama saja step dia. Jadi awak hafal saja. So kalau saya nak R cos, jadi saya akan guna compound angle R cos. So kalau macam mana nak tengok cos A plus B ataupun cos, kita akan ikat macam ni lah, cos A plus minus B. Kita akan tahu kalau kita guna compound angle, so dia akan jadi cos. Okay, cos A cos B, negatif positif, sin A sin B. Tak muat pula. Sin A sin B. Sin A sin B. Kalau saya nak sin A plus minus B, so ni dia akan jadi sin A cos B plus minus cos A cos B. Cos A sin B, minta maaf. Okay. So, ini guna compound angle dan diberi dalam exam dia punya formula. Okay. Jadi, bila kita dah guna faktor formula, ini adalah compound angle. So, bila kita dah guna dia, then kita akan equatekan equation coefficient dia. So, kita buat bla 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 bla, mesti dia dapat sampai macam ini cara step dia. Okay. Awak jangan tiba-tiba terus R sama dengan square root A squared tambah B squared. No, cannot. Okay, dia mesti mula daripada awal cara penulisan dia. Step yang saya bagi dalam, maksudnya yang dalam kotak ni. Okay. Tetapi disebabkan kita exam objektif sahaja, jadi hafal je lah terus yang ini. Okay, sebab kita objektif jadi kita ambil yang ni. Tapi kalau kita subjektif, kita tak boleh buat daripada tiba-tiba je dapat R sama dengan square root of A squared tambah B squared, tak boleh. Dia mesti mula daripada sini. Okay. Kemudian, sama juga yang ni. Miss? Yeah. So the exam is confirmed in the objective question? Yeah, confirm lah. Yes. You can miss. Yes. Confirm. Oh, okay. Thank you, Miss. Siapa yang duduk dekat dalam college, buat dekat dewan. Siapa yang tak duduk dalam college, buat kat rumah. Tapi cara penyelaksanaannya tu, tak tahu dia orang ni. Saya pun pening. Tak ada meeting, tak ada apa, tiba-tiba je cakap dah ada. Okay. Tapi tak apalah, apa-apalah kan. Yang pastinya kalau dia dah objektif tu senang sangat lah. Macam mana kamu nak buat, kamu guna calculator je banyak. Okay. So kalau objektif ni dia bermain dengan masa. Jadi nanti kita akan cuba praktis dia. Sebab bila dia main dengan masa ni, maksudnya setiap soalan yang kamu buat tu kalau boleh kena laju lah. Kalau tidak nanti awak tak sempat jawab. Okay, tapi kalau subjektif, semua benda ni penting. Okay, so sekarang ni saya ajar sahaja dahulu sebab awak nak kena faham macam mana step by step dia. Okay, tapi bila nak exam nanti, itu lain cerita. Nak exam nanti kita akan nanti to be nanti. So untuk sekarang ni sebab kita nak belajar, risau masa tak cukup. Okay, so sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak buat assignment lagi kan. Kita ada lagi satu lagi assignment, group assignment. Kemudian kita ada lagi UPS tak ada, tak kisah pun. So satu lagi assignment dan jalan kerja dia sangat penting. Okay, so saya take note dengan jalan kerja. Kalau jalan kerja awak salah, automatically jawapan awak salah. Okay. Untuk untuk R form, okay, step ni jangan lupa. Mesti kena follow dia. Okay.
Kemudian lepas dah buat ini, jangan tinggalkan macam tu saja. Kena masukkan balik semula dalam bentuk R cos ataupun R sin ini. Mesti masukkan balik semula. Okay, jangan tinggalkan macam ni. Jangan tinggal R, jangan tinggal alpha nilai dia berapa, jangan tinggalkan macam tu. Mesti masukkan balik semula. Okay, kemudian kita ada maximum and minimum value. So, kita tahu kalau saya ada sin, kan, kalau saya ada sin, saya punya graf dia kan macam ni kan. Ini graf saya, ini graf saya. Okay, so graf untuk sin, kalau kita tengok dekat sini, paling minimum dia untuk yang general, in general, paling maksimum adalah 1, paling minimum adalah negatif 1. Okay, jadi kita tahu maximum value dia mestilah 1, minimum value dia negatif 1. Itu untuk yang kalau dia punya bentuk ni adalah R sin theta, di mana R dia sama dengan 1, which is sin theta lah. Okay, R dia sama dengan 1 So, kalau saya buat ni R sin theta, which is sin theta, which is R dia sama dengan 1, sin theta. So, dia punya graf dia bentuk dia macam ni. So, paling maksimum 1, minimum dia negatif 1. Sama juga dengan cos. Paling maksimum dia 1, paling minimum dia negatif 1. Okay, so kalau saya nak cari maximum minimum value yang menggunakan, contohnya macam ni lah kan. Kejap Ini kita dapat belum example 6? Belum, Miss. Belum, Miss. Oh ya ke? Hari tu kita buat soalan apa? Ni semua tak buat lagi Hari itu kita sampai yang apply ya. Ya, apa saja Miss terangkan. Oh ya ke? Okay. Alright. Tak apalah, kita buat lah. Okay, hari ni kita habiskan 6 sampai berapa ni? 6 sampai 12 saja. Oh, tadi 12 saja. Okay, ada 6 soalan saja. Dah habis ni, kita boleh balik, okay? Hari ni kita akan habiskan chapter 7 dan saya tak akan masuk chapter 8. Chapter 8 saya bagi pada hari Isnin nanti. Okay, so dah habis ni, boleh buat kerja. Kamu kena hantar group assignment dekat saya hari Isnin. Dan kamu kena hantar apa ni? Kerja tutorial. Kerja tutorial chapter 7 pada hari apa? Ahad. Yes. Hari Ahad. Okay, jadi kalau kita dah settle benda ni awal, boleh sambung buat, and then petang nanti pun boleh sambung buat. Okay, so petang nanti tak ada live, so petang nanti buat soalan tutorial. Okay, kalau awak tak boleh hantar lagi, saya luku kepala awak. Okay, so kita tengok soalan ini. Express 4 cos theta plus 6 sin theta in the form R cos theta minus alpha where R is positive, then solve the equation 4 cos theta plus 6 sin theta equals to 2 for theta between 0 and 360 degree. Okay, jadi kalau kita nak expresskan dalam bentuk R form, first kali saya tunjuk je jalan kerja dia dahulu. Okay, mula kita buat dia dulu bentuk dia macam ni. Sebab dia nak formkan 4 cos theta plus 6 sin theta ni dalam bentuk R cos theta minus alpha. Then saya akan expand R cos theta minus alpha ni. So dia akan jadi cos theta cos alpha plus sin theta sin alpha. Okay. Then barulah saya expandkan R itu. Okay, dia akan jadi R cos theta cos alpha plus R sin theta sin alpha. Sama dengan 4 cos theta plus 6 sin theta. Kemudian kita akan comparekan mereka. So dia akan jadi sini 4 sebenarnya sama je dengan R cos alpha. Okay. Salah. Ni biasalah orang lain punya kan, jadi saya tak faham. Okay, tengok ni ni cos theta, so sini cos theta. So kita comparekan dia saja, so jadi 4 sama dengan R cos alpha. Sini sin theta, sini sin theta. So ni akan jadi 6 sama juga dengan R sin alpha. Okay. Kemudian kita tahu ini equation yang pertama, ini equation kedua, dan barulah solvekan dia. So saya nak buat tangent 2 bahagi 1. So dia jadi R sin alpha sama dengan 6 bahagi dengan R cos alpha sama dengan 4. So kita akan dapat sini tangent alpha sama dengan 3/2. Use your calculator. Disebabkan sini adalah theta equal to between 0 and 360 degree.
So kita kena bagi dalam bentuk degree. So shift tangent 3/2 berapa dapat? 56.31. Semula? 56 Statistik. 56.31. Okay, 56.31. Okay, so selepas itu masukkan, cari pula untuk ini 1 squared plus 2 squared. So ni akan jadi r squared cos squared alpha plus r squared sin squared alpha is equals to 4 squared plus 6 squared. Okay, then r squared faktorkan keluar cos squared alpha plus sin squared alpha. So ni akan jadi 16 campur 36, berapa dapat? 52. 52. Yeah. So R squared sama dengan 52. So R sama dengan plus minus square root 52. So kita nak positif saja. So R adalah square root 52. Okay, ataupun 2 square root 13 kan. 2 square root 13. Kenapa dia tebal sangat ni? Tak ada yang patutlah. Okay. Kemudian dah dapat itu, masukkan balik semula, jangan tinggalkan macam ni. Okay, so dia akan jadi sini 4 cos theta plus 6 sin theta is equals to 2 square root of 13 cos theta minus 56.31. Okay. Okay, kemudian kita dah jawab lah soalan ni, saya rasa. Okay, tak apa. Okay, kemudian kita nak solvekan dia kan. Kita nak solvekan dia. Bagaimana kita nak solvekan? 4 cos theta plus 6 sin theta equals to 2 for theta between 0 and 360 degree. So kita akan apply balik apa yang kita dah formkan ini. Okay, so kita tahu 4 cos theta plus 6 sin theta equals to 2. So ni 2 square root of 13 cos theta minus 56.31 is equals to 2. Okay, so maksudnya saya gantikan balik 4 cos theta plus 6 sin theta ni dengan R form ini tadi. Okay, so sebab dia lagi senang nak solvekan. Jadi lepas kita dah buat ini, kita nampak ini adalah linear saja. So nak jadikan L, sebab solving trigonometric mesti kena larkah. Jadi kena jadi linear form dahulu, di mana mesti positive cos di hadapan. So dia jadi cos theta minus 56.31. So yang ini, yang mana ni, 2 square root 13 ni bawa pergi sebelah. So dia akan jadi 1 over square root 13. Okay, so selepas itu cari acute angle. So alpha adalah shift cos 1 over square root 13. Berapa dapat? .9. Okay, 73.9. Semua orang ada dengan saya ke ni? Ke saya seorang? Miss, Kelompok sepanjang. ada. Ya, Miss, Okay. sama. Sama Tak, saya takut Sam. saya cakap seorang. Dah Miss dah. Sudah Okay, tidak saya tak cakap seorang Okay, selepas itu range. Saya nak range dia theta di antara 0 hingga 360 degree. Tetapi saya punya range kat sini adalah theta minus 56.31. So sini akan jadi negative 56.31. Sini theta minus 56.31. So 360 minus 56.31. So sini akan dapat 303.69. So after that, cari quadrant. So tengok quadrant dia, cos yang positif, quadrant mana? Cos positif first quadrant dengan Fourth quadrant. Fourth quadrant. Fourth quadrant. Okay, so sini jadi 73.9, sini pun 73.9. Then kita akan pusing dia, rotate dia. Since kita ada negatif, so kita akan rotate clockwise dan anti-clockwise. Okay, so kita rotate dulu anti-clockwise. So bila saya rotate anti-clockwise, saya jumpa dulu 73.9. Okay, kemudian saya rotate lagi
saya jumpa yang ini pula. Okay. So yang ni 360 tolak 73.9. Saya dapat 86.1. ya 286.1. Kemudian saya nak teruskan lagi, tak boleh kerana dia lebih daripada 360 degree. Dan saya rotate anti-clockwise pula. So rotate anti-clockwise saya jumpa 73.9. So negatif 73.9. Acceptable ke tidak? Tidak lebih. Tak. Okay, sebab dia lebih daripada negatif 56.3. So jadi ada dua ni saja. So theta sama juga dengan 73.9 tambah 56.3. So, kita akan dapat sini 130.21 dengan ini akan jadi 342.41. Okay, so solving dia sama sahaja. Okay, tak ada apa, yang berubahnya adalah part yang kena formkan R form itu. Okay, ada soalan? Miss, Yeah. if it is in subjective question, right? For the clockwise part, because it's rejected, right? Do we need to write it out and then write rejected, or just leave it there? No need to write. No need to write. Oh, okay. Thank you, Miss. Sebab bila awak write je, bila awak tulis sahaja, dia akan jadi automatically salah. Sebab awak tulis dekat sini, ni ada nak referkan, rotation itu apa angle dia yang satisfied. So kalau awak tulis dia, salah lah. Okay, itu kalau subjektif lah. Tapi kalau objektif nanti tak ada masalah pun. Awak tengok je lah apa pilihan value nilai degree dekat situ. Kayak gitu. Kalau tak reti sangat bawa dadu tau. Nanti pilihlah nombor 1 ke nombor 2 ke. Okay. Habis dekat situ. Okay. Boleh tak saya nak suruh awak expresskan untuk saya example 7 ini, saya bagi masa 5 minit. Expresskan sahaja. Boleh. Boleh. Okay. Lagi masa 5 minit. 5 minit ni lama. Buat sekarang.
Okay, semua orang dah siap? Ini berapa? Belum, Miss. Belum sama dengan R sin theta. Saya nak jawapan dia saja. Dah, Miss. Dah Okay. So berapa kamu dapat? Untuk ini. Nak jawapan saja. Untuk R kan, Miss? R is Yeah, R 3 apa? times square root 2. Okay. 3 times square root Yeah. 2 sin 2 theta alpha 70.53. 70.53. Semua orang dapat yang sama? Ya, sama, Miss. Sama Okay. Alright, okay. Then kita akan solvekan equation ini. Dia kata hence solve the equation square root 2 sin 2 theta minus 4 cos 2 theta equals to 2 for theta between 0 and 180 degree. Okay, jadi macam tadi juga bila nak solving kita akan So kita akan apa? Kita tahu square root 2 sin 2 theta minus 4 cos 2 theta sama dengan 2. Kita nak solvekan ini. Jadi kita akan apply balik ini dengan ini. Okay. So dia akan jadi 3 square root 2 sin 2 theta minus 70.53 is equals to 2. So nak jadikan linear form sin 2 theta minus 70.53 sama je dengan 2 bahagi 3 square root 2. Okay, then acute angle alpha adalah shift sin 2 over 3 square root 2. So berapa dapat? Berapa dapat? 28.13. 13, okay, good. Okay, then kita tengok range dia. Okay, so theta di antara, saya tengok sini theta di antara 0 hingga 180 degree. So 0 hingga 180 degree. Tapi yang saya nak dekat sini, pusingan dia adalah 2 theta minus 70.53. So maksudnya saya ada 2 theta. Jadi saya kena darab dulu dengan 2, which is sini 0, 2 theta, sini 360 degree. Kemudian saya kena minus dengan 70.53. So sini akan jadi negative 70.53. Jadi 2 theta minus 70.53. Sini akan jadi berapa? 2 at 9.47. 29. 2 at 9. 2 at 9.47. 2 at 9.47. Okay, 289.47. Okay, kemudian cari pula kuadran dia. So, kedudukan sign yang positif di mana? Kedudukan sign yang positif. Third and fourth quadrant. Ya, first dengan? Third and fourth. Oh, yang positif ke negatif, Miss? Positif. Okay, positif Oh, first and second. So sini akan jadi 28.13, sini pun jadi 28.13. Okay, then kita nampak ada negative angle, maksudnya saya kena rotate clockwise dan anti-clockwise. So first saya nak rotate clockwise dulu. So
anti clockwise dulu. So bila saya rotate anti clockwise, saya nampak dia jumpa 28.13 dahulu. Kemudian dia rotate jumpa yang ni pula. So ini 180 tolak 28.13, berapa dapat? 151.87. Semula? 251.87. 151.87. 151.87. Okay. Kemudian kita rotate lagi. Macam tu kan. So 360 tambah 28.13, boleh ke tak? Tidak. Cannot because Cannot, already exceed 289.47. Ya, dia dah exceed 289.47. Jadi kita tak boleh dah. Kemudian kita rotate anti-clockwise. Minta maaf, rotate clockwise. Kalau kita rotate clockwise, kita jumpa yang ini dahulu sebenarnya. Kalau rotate clockwise kita jumpa yang itu. So yang itu exceed ke tidak exceed? Exceed. No. Okay, exceed So tak boleh kan? Okay, so dia tak boleh. Sebab yang tu dia jadi 180 tambah 28.13, so dia jadi Negative negatif. 208.13 lebih. Dia lebih jadi tak boleh. So kita hanya ada dua ni sajalah. Okay. So saya nak theta jadi kita simplifikan ini. So theta adalah tekanlah kalkulator 28.13 tambah 70.53 kemudian bahagi 2. So kita akan dapat 49.33. Okay, kemudian 151.87 tambah 70.53 bahagi 2. So kita akan dapat sini 111.2. Okay, so far boleh? Yes, ya, Miss. Okay. Soalan dia tak susah pun, dia benda yang sama saja. Yang akan susah adalah kalau dulu tak pandai buat larka ini, jadi dia akan susah dekat part solving lah. Tapi bila awak follow larka ini, awak tak ada masalah. Cuma ni awak kemungkinan akan ada masalah dekat rotation. Dekat part ini, dekat part quadrant. Okay. Jadi kena pandai lah. Okay, dah habis. Settle. Okay, boleh saya bagi awak buat benda ni? Example 8. Buat sekarang. Saya bagi masa. Okay, sebelum kita masuk maksimum dan minimum, ni last question untuk solving melibatkan R cos R sin. Saya bagi awak masa 5 minit untuk buat dia.
Okay, dah siap ke belum? Oh, tak ada. Semua orang dapat jawab soalan ni? Dah siap ke belum? Belum. Bagi jawapan untuk dia Example apa? Tiga. Dapat tak sama? Yeah, Miss, I have a question, Miss. Yes. Yeah, may I ask a question? If the question doesn't mention that the R is greater than 0, right? We still rejected the negative one. Sebab dia memang kena positif. Oh, okay. Thank Dah you, bagi Miss. tahu dekat dalam ini. Ya. Dia kata mesti expression tu dah ni. Ni ini ayat dia. Ni dia mesti dalam ini di mana R dia lebih daripada 0 dan alpha dia mesti acute angle. Okay. Dia tak valid bila R dia less than 0. Saya pun tak tahu. Saya tak tengok pula kenapa. Tapi that's a good question. Kalau dia tak state pun kita akan assume dia adalah positif. Sebab secara generalnya dia memang kena R dia greater than 0. Okay, solving dia. Dapat tak solving dia?
Dapat tak jawapan dia? Solving, boleh solving? Dapat tak tahu betul ke tak, Miss? Okay, bagi tahu Teta awak berapa? Ya Allah. Sorry. Saya dapat Maaf. Okay, sini. Okay, Teta berapa awak dapat? Tak apa, bagi tahu dia. kosong Kosong, 48.19 48.19, 180 180, 228.19. 228.19. Itulah. Itu saja. Ya, Semua orang dapat yang sama? 360. Okay, 360 degree. Lagi? Dah, itu je. Ya, tu je. Kerja, okay? So betul apa yang kamu dapat ni? Ini jawapan dia. Okay, dia ada 360 degree juga sebab termasuk kan 360 degree dan kosong tu. Kalau dia open, barulah 360 degree ni tak valid. Sebab itulah partikular juga dekat part yang diberi ini. Okay. Okay, ada soalan tak dekat sini? So far boleh buat tak untuk solving trigonometric equation yang melibatkan R form dan yang melibatkan R form lah. Kalau awak tanya Boleh. saya boleh buat. Siapa yang cakap boleh tu? Saya. Saya tu siapa? Elkana. Elkana. Elkana je seorang cakap boleh. Bagus Elkana ni. Orang lain tak boleh? mestilah boleh. Boleh, madam. Mestilah boleh. Okay. Kakang. Okay. Alright. Kita pergi yang seterusnya. Okay, hari ni kita relax-relax je buat je solving trigonometric equation ni. Dah habis kita boleh habis awal. Okay, tengok ni pula example 9. Cari maximum and minimum value for the expression 3 sin x minus 4 cos x and find the values of x where theta between 0 and 360 degree for which the expression has the extreme values. Apa maksud extreme values? Ada anyone nak try? Maximum ke minimum? Maximum, betul. Lagi? Maximum sahaja? Minimum. Yes, maximum and minimum. Okay, so maksud extreme value adalah maximum dan minimum. Okay, so dia nak cari maximum dan minimum value. So maksudnya dekat sini dia suruh cari maximum dan minimum value dahulu, kemudian dia suruh cari nilai x ataupun theta lah, nilai theta. Sepatutnya sini x tau, silap ni. Sorry betul kan Itu adalah x bukan theta. Minta maaf. So sebenarnya x di antara 0 hingga 360 degree. So maksudnya dia nak cari nilai x ataupun theta di mana expression itu ada maximum dan minimum value. Okay, dia nak cari apakah angle dia bila maximum value dan minimum value. Okay, so untuk yang ini selalunya kalau soalan dalam exam dia akan bagi berangkai lah. So soalan pertama express, soalan kedua solving, soalan ketiga find maximum and minimum value. Okay, tapi tak apalah, sajalah kita buat sebanyak-banyak sikit. Jadi kita nak buat yang ni dulu, 3 sin x minus 4 cos x. Jadi saya akan expresskan 3 sin x minus 4 cos x ini dalam bentuk R form. Okay. So since kat sini dia tak bagi tahu pun apa R form dia, dia tak bagi tahu sin ke cos, jadi awak boleh teka dekat situ. Awak rasa dia dalam apa? R sin ke R cos? R sin. Yes, very good. R sin. Dia R sin sebenarnya. So x plus alpha. Okay, very good. Kalau dulu level saya, masa saya belajar dekat matrik, saya punya soalan adalah macam ini. Dia tak bagi tahu saya bentuk apa, R form. R form saya tu dia tak bagi tahu R cos ke R sin. But untuk level awak, dia bagi tahu. Dia kata soalan itu wajib bagi tahu di dalam bentuk apa. Sebab itulah kalau awak tengok example 8, dia dah bagi tahu mesti dalam form apa. Form ini. Example ini pun dia dah bagi tahu. Okay, so maksudnya level kamu dia bagi tahu. Tapi masa saya dulu dia tak bagi tahu. Okay, jadi kira Miss, yes.
Is it supposed to be r sine x minus alpha? Okay, minus alpha. Ya, betul silap saya. Dia minus Okay. sebenarnya. Thank you, Miss. Minus bukan pula plus. Okay. So dulu saya kena teka lah dia R sin ke R cos. Lepas tu plus ke minus. Tu saya kena teka. Okay. Tapi basically ni kita tahu je macam mana kita nak tahu. Kita tengok kat depan ni. Kalau sini sin x yang kat depan, so sini maksudnya di depan ni sin. So kalau sini minus, so sini jadi minus. Tapi kalau depan ni cos, so kini akan jadi cos. Di mana dekat dalam ini pula, kalau sini minus dia akan jadi plus. Okay, kalau cos dia mesti terbalik. Kalau di sini jadi minus, di sini jadi minus, kalau cos kalau di sini jadi minus, sini jadi plus. Begitu. Kalau R sin, dia follow. Okay. So now, saya buat macam awal tadi. Ini akan jadi 3 sin X minus 4 cos X. Kita mula daripada awal. So, jadi R sin X sin alpha minus R cos X cos alpha. Cos X cos alpha. Dan kita compare 3 sama je dengan R sin alpha. 4 sama je dengan R cos alpha. Dan kita akan buat je 2 bahagi 1. So ni akan jadi, salah saya. 1 bahagi 2. So ni jadi tangent alpha sama dengan 3/4. So alpha adalah shift tangent 3/4 which is okay. 36.87. Kan saya buat ni. Sin X sin alpha cos X cos alpha. Kenapa saya rasa salah ni? Salah. Miss, Yes, ini saya salah. it's supposed to be r sin x cos alpha minus cos x sin alpha. Yes, silap. Okay, kamu ni pun tengok je saya. So r cos alpha is 3, r sin alpha is 4. Yes. Ini akan jadi cos alpha, sini akan jadi sin alpha. Patut rasa macam pelik je. Okay. Sini 2 bahagi 1. Sini jadi 4/3. Sini jadi 4/3. Sini akan jadi shift tangent 4/3. 53.13. Okay. Tetap. Alright. Kemudian 1 squared tambah 2 squared. So ni akan jadi R squared cos squared alpha plus R squared sin squared alpha equals to 4 squared plus 3 squared. Sini akan jadi R squared sin squared alpha plus cos squared alpha. Sini akan jadi 5. Salah. 25. 16 campur 9, 25. So R squared sama dengan 25. So R sama dengan 5. Okay. Plus minus. So R equals to 5. Okay, then kita tahu dia boleh bentuk dia macam ni. So 3 sin X minus 4 cos X sama dengan 5 sin X minus 53.13. Okay, sekarang dah dapat yang ini, saya nak cari maksimum dengan minimum. So kita tahu kalau graf sin, maksimum dia adalah 1, minimum dia adalah negatif 1. Jadi kita substitute sahaja nilai 1 dan negatif 1 ni ke dalam ini. Okay, so dia akan jadi, kita kena tulis dulu lah, janganlah tiba-tiba substitute, kena tulis dulu. So dia akan jadi f theta is equals to 1 when it is maximum value. F theta is equals to, ni x sorry lah, fx. Negative 1 when it is minimum value. Okay. So, maksudnya dekat sini, kalau saya nak cari 3 sin X minus 4 cos X yang dia maksimum. So, dia akan jadi 5 darab 1 which is 5. Okay. Kalau saya nak cari minimum, 3 sin X minus 4 cos X ni akan jadi 5 darab negatif 1 which is negatif 5.
Okay, ini paling senang sekali lah cara dia. Ada soalan di sini? Madam. Ya. Kalau contoh 8 soalan, dia cakap find the maximum value of 5 sin kurungan x minus 53.13 degree plus 10. Dia ada tambah 10 situ. Maksimum dia sama juga. Tak, tambahlah 10. Ni, kalau sini ada tambah 10, sini jadi ya tambah 10. Itu berapa? 15. Macam tu. Oh, okay. Thank you, Madam. Maksudnya awak apply yang positive one ni, apply positive one dengan negative one ni hanya dekat part sign itu sahaja. Hanya dekat part ini sahaja sign. Okay, hanya part tu sahaja. So awak nak referkan sign ini dia positive one bila dia maksimum. Okay, it doesn't matter pun angle dekat dalam ni apa. Okay. Alright. Okay. Okay, So faham. kalau contohnya saya ada equation dia kata cari maximum value di mana expression saya nak 3 sin x minus 4 cos x tambah 25. Okay, so yang ini awak boleh apply yang r cos tadi, r sin tadi kan? Maaf. Ini awak boleh apply r sin x minus alpha tadi. Lepas tu tambah je lah dengan 25. Jadi yang sin ini bila dia maksimum dia 1. Bila dia minimum adalah negative 1. Substitute. Dan nanti keseluruhannya berapa nilai yang maksimum. Okay? Okay. Okay, ini paling senang. Ini paling senang. Okay, ini yang dalam video aja. Ini dalam buku buku kuliah ke apa ke, buku rujukan semua aja macam ni cara dia. Okay. Tapi kalau contohnya saya tak suka buat macam ni. Sebab saya ni pelupa. Okay, tapi ini paling senang Saya beritahu awak ini paling senang. Kalau saya punya cara paling susah. Okay. Tapi saya suka. Sebab apa? Sebab saya tahu. Saya nampak. So sin x minus 53.13 dia di antara negative 1 dan 1. Saya apply balik nota ni. Ni. Okay. Dia maksimum bila dia positive 1. Minimum bila dia negative 1. So saya apply balik benda ni. So sin x di antara negative 1 dan 1. So kalau saya nak sin x minus 53.13, so dia di antara negative 1 dan 1. Tetapi sekarang ni soalan yang saya nak, dia adalah saya nak cari maximum minimum value untuk 3 sin x minus 4 cos x, which is dia adalah bersamaan dengan 5 darab sin x minus 53.13. Okay, so apa yang saya boleh buat, saya kena darab everythingnya dengan 5. Okay, sebab saya nak bagi sama. Jadi saya darab dengan 5, so dia jadi sini negatif 5. Sini jadi 5 sin x minus 53.13. Sini akan jadi 5. So saya terus direct saja, minimum adalah negatif 5, maksimum adalah 5. Sebab kat sini sentiasa minimum, sini sentiasa maksimum. Terus direct dapat jawapan. Okay. Pasal saya suka macam ni lah. Okay. But it doesn't matter pun which part awak guna sebab method dia tak dapat markah. Okay. Yang hanya dapat markah adalah jawapan sahaja. Okay. Boleh? Ada soalan? Faham. Faham Okay. Next. This part. So expresskan untuk saya boleh? Expresskan 3 sin theta minus 4 cos theta in the form r sin. Bukan soalan sama juga. Sama lah, awak tak payahlah express. Sama je. Tengok ni 3 sin theta minus 4 cos theta dalam form r sin theta minus alpha, which is sama saja dengan ini. Ya. Okay, saya tulis balik Okay. Tapi tak apa sebab soalan yang lain tu lain. Cuma yang depan ni dia sama. So yang ni kita konon-konon je lah, kita dah express tadi kat atas. So ni adalah 5 sin theta minus 53.13. Tak? 5 sin theta minus 53.13. Okay. So sekarang ini dia kata solve the equation. So soalan seterusnya dia kata solve the equation 3 sin theta minus 4 cos theta equals to 3 for theta between 0 and 2 pi. Okay, jadi kan since kat sini nak pi, radian. Jadi tukarkan 53.13 ni dalam radian. Berapa dapat? Sepatutnya nilai dia tu mesti dalam radian lah. Dia tak boleh degree.
Kita tengok dekat sini. 0.9273. 0.9273. 0.9273. 0.9273. Okay, dia masih dalam radian tau. Okay, kemudian kejap. Kemudian kita nak equatekan ni dengan 3. So saya nak solvekan 3 sin theta minus 4 cos theta equals to 3. So dia jadi sini 5 sin theta minus 0.9273 is equals to 3. Jadi linear form sin theta minus 0.9273 is equals to 3 over 5. Alpha shift sin 3 over 5. So dapat apa? Dalam radian apa? Dalam radian 0.6435. 0.6435. Okay, kemudian range saya diberi theta di antara 0 hingga 2 pi. So 2 pi tu 360 degree tau. Okay, so theta di antara 0 hingga 2 pi. So kalau saya nak theta minus 0.9273, so sini akan jadi negatif 0.9273. Ini akan jadi 2 pi tolak 0.9273. So kita akan dapat sini 5.3559. Okay, then quadrant positive sign, kuadran pertama dan kuadran kedua, which is this part adalah 0.6435, sini adalah 0.6435. Then answer theta minus 0.9273. Okay, sebab kita ada negative angle, maksud kita boleh rotate anti-clockwise dan juga clockwise. Okay, so dia akan jadi sini. First kita jumpa 0.6435. Saya rotate clockwise, anti-clockwise dulu 0.6435, kemudian kamu nampak apa lagi? Pi. Okay, 180 degree pi So pi tolak 0.6435. Tolak dengan 0.6435. So 2.4981. 2.4981. 298 for significant figure, right, miss? So Berapa 2.498 only? 2.498. Okay. Yeah. 98. Okay, 2.498. Okay, kemudian saya pusing lagi tapi dah lebih daripada 2 pi. Sebab 2 pi tambah dengan 0.6435, saya dapat 6.926. Okay, 6.927, which is dah lebih daripada 5.3559 ni. So tak boleh lah. Okay, kemudian rotate anti-clockwise. Maaf, rotate clockwise. Cannot because it is acid negative 0.9273. Okay, so dia acid negative 0.9273. Jadi kita ada dua ini sahaja. Okay, kemudian kita cari theta adalah kiralah 0.6435 plus 0.9273. So kita dapat sini 1.5708, which is 1.571. Okay. Kemudian kita ada 2.498. Berapa? 3.425. 3.425. Okay. So ini theta kita dapat. Okay. Ni solving biasa sajalah. Okay. Kemudian dia cari apa? Yang ni saya nak sebenarnya. Find the maximum and minimum values 1/3 sin theta minus 4 cos theta plus 9 and determine the angle at which they occur. Tadi kan kita tak cari angle Sorry lah awak, yang ni saya lupa nak cari angle. Sekejap Sorry, saya lupa. Okay, macam mana nak cari angle dia adalah, sorry tadi example 9 ni lupa pula saya nak cari angle. Kejap. Okay. Mana tadi punya ni? Oh sini kan. Ni sekejap saya, dia tak boleh bagi space ke untuk saya. Oh,
Tiada. Tak boleh. Page template tak boleh. Tiada. Okey. Ni apa? Maaf lah, saya tak reti lah gunakan benda ni. Weh, hilang dah. Mana pergi dia? Hilang dah. Weh, awak dia hilang. Dia dah hilang dah. Saya benci lain benda-benda macam ni. Oh, ni ada. Ni apa? Tengok sekejap. Ada. Okey, saya tahu kat mana. Okey, kejap. Sabar, saya cari. Oh, kat sini rupanya. Macam mana saya nak besarkan dia? Saya tak pandai benda macam ni. Maafkan saya Kejap awak sabarlah dengan saya. Macam mana saya nak besarkan ini? Besarkanlah. Ni Kejap. tu Tarik macam kat Miss. split screen lah tu. Macam split screen tu bah. Yang Oh ya itu tak? Itu saya nak buang dia. Miss nak buang dia. Tekan yang Miss ada nampak ke satu garis biru tu? Oh Miss ni. nak buang F tu kah? Ya, X kan dia. Dia X kan? mati. Oh. Bijak kamu. Okay. Saya pakai tablet tu, Miss. Ya, ni tablet. Saya tak pandai. Saya tak pandai semua IT pun, jangan risau. Masalahnya, okay, macam mana saya nak jadikan dia, saya nak ada satu space. Tak reti lah orang Okay, ni. Miss nak bagi dia apa tu? Setengah lah kan? Betul kan? Bukan, saya nak tambah page. Macam mana saya nak tambah page? Tambah page. Bukan edit ke tu? Saya nak tahu lah ni. Oh ya ke? Samsung Notes buat ni, jap. Ni apa ni? Tekan reading mode. Sort page tu. Remote. Insert. Tekan sort page. Yang garis-garis tu. Oh ni, insert page. Ya, tekan sort page. Ini Turun tidak bawah. ada. Ada kalau ni edit tambah. macam tu. Macam tu. Okay, saya tahu. Okay, ni pergi sini, pergi ke sebelah sini mana? Sini. Tambah. Okay, boleh lah. Gitu. Gitu. Okay lah tu. Adalah juga. Lepas tu saya nak buang dia. Oh ni. Okay. Bijak kamu. Okay. Ni kan maksimum bila dia 5 nilai dia. Minimum bila dia negatif 5. Okay, kalau kita nak cari angle dia, kita tahu sin kalau dia sin kan. Sebenarnya graf dia, minta maaf. Graf sin macam ni. So kalau kamu tengok, dia positive 1 bila angle dia adalah 90 degree. Dia negative 1 bila angle dia adalah 180 degree. So maksudnya kalau dia maksimum, saya boleh tahu angle dia pada waktu itu adalah 90 degree. Okay. So kita akan apply larka. Tapi kan sebenarnya, okay. Tapi kan cara dia sebenarnya macam ni lah step dia. Payah juga ni. Okay. So, kita buat je macam biasa sebenarnya. So dia akan jadi macam ni lah. 5 sin x minus 53.13 akan equals to berapa kalau dia maksimum? Maksimum 5. Okay. So kalau dia maksimum, nak cari maksimum angle. So dia akan jadi pada waktu ini equation dia adalah 5 sin x minus 53.13 equals to 5. Ini angle dia. Bukan angle, maximum value adalah 5 bila dia maksimum. Okay, so daripada sini kita akan apply larka itu. Okay, so saya buat yang panjang dulu, nanti saya ajar yang pendek. So ini linear. So dia akan jadi sin x minus 53.13 which is equals to 1. Kemudian alpha ataupun acute angle. So alpha adalah
choose sine 1 which is sama dengan 90 degree. Okay. Macam tadi saya cakap tadi lah, dia maksimum bila angle dia adalah 90 degree. Okay. Kemudian range. Range dia theta di antara, sebab dia nak theta ni di antara 0 hingga 360 degree. So, X ni di antara, tak termasuk dia open tau. Okay, 0 hingga 360 degree. Betul tak dia open? Dia open. So, theta di antara 0 hingga 360 degree. So, quadrant dia, okay, kalau dia 90 degree, dia duduk kat sini sajalah. Okay. So, dia duduk sini saja. Ini 90 degree. Kemudian, dia boleh juga duduk di sini. Okay, tetapi sebab kita nak range dia sebenarnya di antara negative 53.13, sini X minus 53.13, sini jadi berapa? 360 tolak 53.3. 360 tolak 53.13, so sini jadi 306.87. Okay, jadi tapi first kita akan jumpa 90 degree dulu. So X minus 53.13 akan sama je dengan 90 degree. Kemudian kita akan jumpa 180 degree. Okay. Lepas tu kita tahu X sama dengan betul ke saya buat ni? Sekejap betul lah. Ini kan sana 90 degree, so sini 90 degree, betul lah. So sini akan jadi 90 tambah 53.13. So dia akan jadi 143.13. Sini pula 180 tambah 53.13. So sini akan jadi 233.13. Tapi kadang-kadang saya rasa macam salah ni. Apa yang saya salah? Bukan kalau dia 90 degree satu saja ke? Tak boleh buat kuadran ni, saya tak rampak. Kalau dia macam ni kan, salah. Betul dah tadi saya buat, betul tak? Sini je kan, ni 1, ni 90 degree. So kalau sini saja 90 degree saya, so kalau X di angle dia di antara 306 dengan negative 53.13, which is this part. Satu sajalah jawapan dia, 180 bukan, betul tak? Betul tak? Setuju tak cakap saya? Sebab 180 adalah kan? Sebenarnya ada satu saja. Okay. Ya. Tak pandai juga. Okay. Sebenarnya ada satu saja. Tapi kalau saya, ini panjang lah. Ini cara panjang. Tapi kalau cara tak panjang adalah ini je lah. So kalau sini saya tahu 90 degree. Maksudnya sin X, kalau dia maksimum 90 degree kan. Kalau dia maksimum angle. So kalau saya nak X minus 53.13. So dia akan jadi 90 tambah 53.13. So dia akan jadi sini berapa angle dia? Ini akan jadi 143.13. Okay. Sebab jawapan dia kalau awak guna objektif, dia nak jawapan saja kan. Tapi kalau awak subjektif, dia nak ambil tahu dekat sini saja. Ni. Kemudian ini. Okay, kalau subjektif dia nak yang ini saja, ni mesti kena ada. Lepas tu jawapan dia. So kalau saya nak lebih cepat saya akan macam ni. Kalau saya tahu sin X dia maksimum, maksudnya angle pada waktu itu adalah 90 degree. So kalau saya ada angle X minus 53.13, so saya tahu dia maksimum adalah 90. Jadi kalau saya nak X, so dia akan jadi sini 143.13. Nampak tak apa yang saya buat ni? Tak faham ke? Faham.
Miss, Yes, saya. yang minimum value sama dengan -1 tu bukan dekat 270 ke Miss? Oh, 270 eh? Ah, Oh, saya silap. Sini 270. Okey. Sini 270. So, sini negatif 1. So, 180 kosong kan? Ya, betul. Okay. So, kalau yang ini minimum, maksudnya dia 270 lah kan? Okay, so kita try. Sin. Kalau dia minimum, 5 sin x minus 53.13 akan equals to negative 5. Kalau dia minimum. So, linear form. So, sin x minus 53.13 equals to negative 1. Kemudian alpha adalah shift sin 1 which is 90 degree juga. Range, okay, sama je macam tadi, x minus 53.13 akan equals to 306.87 negative 53.13. Okay, quadrant kita guna je tadi ni. So dia negative 1. So maksudnya kuadran dia ada berapa tadi? 270. Ini adalah 270. So saya tahu answer dia x minus 53.13 akan equals to 270. Okay, jadi x adalah apa? 270 tambah 53.13. 323.13. Okay. So kalau awak dapat special angle yang 90 degree, kosong, 360, 180 degree, kalau basic angle awak dapat jenis macam ni kan, better guna ini, kuadran awak. Kuadran awak better guna ini. Sebab awak nampak ada satu saja nilai dia. Kalau awak guna yang ini, bila dia 90 degree dan dia negatif, so dia duduk kat kawasan ni je. Dan jadi awak pun macam ni. Ini saja awak jumpa. So ni akan jadi 270 degree. Lepas tu kalau turun bawah, awak akan jumpa negatif 90 degree. Tapi dia dah lebih daripada negatif 53.13. Okay. Tapi nanti awak akan jadi confused macam saya. So better kalau 90 degree ke, 0 ke, 180 degree ke, 360 degree ke, saya akan guna graph. Supaya dia lagi senang nampak satu angle saja. Oh, 270 angle dia adalah kalau untuk yang angle yang sin dia adalah negative 1, so dia jadi 270. So satu sajalah 270. Jadi tu direct dapat x. Okay. So ini jalan kerja. Okay, kalau lah dalam exam subjektif. Asalkan ada nampak ini, asalkan ada nampak ini dan ini, dapat markah. Okay, sebab cari maximum angle, maximum value, minimum value, dia hanya nak jawapan sahaja, jalan kerja tiada. Tetapi untuk angle, dia nak jalan kerja yang ini sahaja. Yang alpha ni apa, answer ni apa. Okay, boleh? Dengar? Boleh, Miss. Boleh Okay, so itu untuk yang itu tadi. Jadi yang ini pula tadi. Okay, cari maximum dan minimum value of 1/3 sin theta minus 4 cos theta plus 9. Okay, soalan ini lain sebab dia ada 1/. Okay, so kalaulah dia, okay, saya bagi tahu kalau saya ada sin x maximum positive 1, minimum negative 1. Tapi kalau saya jadi 1/sin x, apa yang akan berlaku pada inequality ini? Secara general. Kalau saya 1/, saja, apa yang akan berlaku dengan inequality sign? Tukar. Ya, dia bertukar. So kalau sini jadi less than, sini akan jadi apa? Greater than. Greater than equal. Kalau sini jadi less than, sini akan jadi greater than equal. Betul tak? Okay, sebab dia jadi 1/, je, dia bertukar. So apa akan berlaku dengan sini? Sini minimum kan, sini maksimum kan.
So apa akan berlaku dengan mereka ni? Dia pun akan sebenarnya dia Bertukar. akan bertukar. Yes, dia akan bertukar. Okay, so di kat sini dia akan jadi bila 1 over sahaja, sini sebenarnya adalah negative 1 over 1. Macam itulah kan. Sini pula akan jadi 1 over 1. Okay, tapi kalau ikut logik orang kata Megan sama je negative 1 over 1 dapat negative 1 juga. Tetapi kita akan nampak dekat sini, ni sebab dia 1. Kalau 1 memanglah macam tu. Tapi kalau kalau bukan 1, contohnya kan saya ada macam ni. Sin X di antara negative 1 dengan 1, tapi saya nak 5 sin X. So ni akan jadi negative 5, ini positive 5. So 1 over 5 sin X. So sini akan jadi negative 1 over 5, positive 1 over 5. Tetapi sebenarnya mereka akan bertukar nilai dia. Okay, so sini akan jadi sini akan jadi nilai untuk maksimum. Sini akan jadi nilai untuk minimum. Okay, sebab bila 1 over saja, nilai itu akan bertukar. Okay, boleh ingat tak benda tu? Ya Miss, sebab dia negatif kan. Dia punya graf terbalik. Ya, dia akan terbalik nanti. Awak ingat je bila dia 1 over saja, nilai dia akan bertukar. So kalau kat sini awak nampak je dia 1 over, maksudnya maksimum saya akan jadi apa? Positive 1 ke negative 1? Negatif 1. Yes, negative 1. So maksudnya waktu tu nilai dia tu akan jadi negative 1 bila dia 1 over. So f theta equal to negative 1 when it is maximum value. Sebab itulah dekat dalam buku kamu, dekat dalam buku rujukan kamu, dia bagi tahu bila maksimum je negative 1. Tapi awak kena tengok kenapa. Bila dia ada 1 over macam ni. Okay, 1 over saja, maksudnya awak akan terus automatically bertukar nilai dia. Okay, so f theta sama dengan negative 1 when it is maximum value. So, f theta equals to positive 1 when it is minimum value. Okay, jadi bila saya nak cari nilai dia, so saya nak 1 over 3 sin theta minus 4 cos theta plus berapa? Plus 9 kan? So, plus 9. So basically dia adalah 1 over, sini akan jadi 5 sin mana tak? 5 sin theta minus 0.927. 5 sin theta minus 0.9273. Bukan in degree, radian. Tambah 9. Okay, so masukkan dalam formula. So sini jadi 1 over 5 times negative 1 plus 9. So ni untuk minimum maksimum. So dia akan jadi berapa ni? 1 over 5 times negative 1 plus 9. 1 over 4. Okay, kalau minimum masukkan dalam formula 1 over 3 sin theta minus 4 cos theta plus 9 equals to 1 over 5 times 1 plus 9. Dia akan jadi 1 over 14. Ada soalan? Tiada Miss. Tiada. Orang lain ada soalan? Okay. Okay, alright. Okay, so kalau saya ini saya ajar cara nak guna formula yang awak belajar dekat dalam video itu. Okay. Statement ni mesti kena ada. Lepas tu awak buat ini. Jalan kerja dia. Okay. Tapi macam saya cakap tadi, jalan kerja tak diberi markah. Okay. But sometimes ada saja jalan kerja dia diberi markah. Okay. So buat je lah. Okay. Sebab kita pun tak tahu kat part mana ada markah. Okay. Kalau objektif, automatically saya nak jawapan sajalah. Okay. Jadi ingat benda ni. Alright. Okay, mana saya nak tambah ni? Tambah. Begitu. Sini. Okay.
Okay, so kalau saya nak cari angle, sebab dia nak cari angle di mana mereka ini occur. Kalau saya nak cari angle, maximum angle, okay, so nak cari maximum angle, so kita tahu dia maksimum bila 1/4. So 1/3, mana saya guna ni, 1/5 sin theta minus 53 sorry, 0.9273 plus 9 is equals to 1/4. So ni kan saya terbalikkan dia, boleh tak? Faham tak maksud saya? Saya flipkan dia, dua-dua saya flip. So dia akan jadi sini 5 sin theta minus 0.9273 plus 9 is equals to 4. Okay. Simplifikan this linear. Sebab saya nak dapatkan linear form So dia akan jadi sin theta minus 0.9273 sama dengan 4 tolak 9 negatif 5, negatif 5 bahagi 5 negatif 1. Okay. Kemudian A, alpha, shift sin 1 which is 90 degree, range, theta di antara 0 hingga 360 degree. Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Okey di sini. 0 hingga 360 degree. So kalau saya nak theta, kenapa sini 360 degree tiba-tiba sini pi? Tukar sini antara 0 hingga 2 pi. Apalah makcik ni buat kerja. Saya lah tu. 0 hingga 2 pi. Banyak betul kesalahan. Tukar tau korang. Salah tu saya punya soalan. Sini 0 di antara 2 pi. Okay, so saya nak theta minus 0.9273 di antara 0 hingga 2 pi. Okay. Ni jadi negatif 0.9273. Sini jadi 2 pi minus 0.9273. Berapa dapat? .3559. Okay. Kemudian kuadran. Kita tengok graph sign yang menjadikan dia negative 1 adalah 270 degree. 270 degree dalam radian berapa? Sudah. 270 degree dalam radian berapa? 3/4 pi. Apa? 180 degree pi. 3/2 pi. Apa? 5/2 pi. 3/2 pi. Ya, 3/2 pi. Di sini akan jadi theta minus 0.9273 sama dengan 3/2 pi. 3/2 pi 3/2 darab 180. Betul ke ni? Betul. Okay, 3/2 pi. Okay, sebenarnya theta adalah 3/2 pi tambah 0.9273. So nilai dia adalah 5.64. Boleh ke? Dah lebih tak? Taklah. Makcik tolong kau ni. Okay, tak. Jawapan dia theta adalah 5.64. Tu untuk yang maximum angle. Okay, tengok maximum angle bila theta dia adalah 5.64. Minimum angle sama juga macam tadi. 1/5 sin theta minus 0.9273 plus 9 is equals to 1/14. 1/14. Okay. So kita tahu sini adalah 5 sin theta minus 0.9273 plus 9 is equals to 14. Buat. So kita akan dapat sin theta minus 0.9273 is equals to 1. Okay. Kemudian tu linear form. Alpha
shift sin 1 sama dengan 90 degree, range sama macam tadi, negative 0.9273, theta minus 0.9273, 5.3559. Kemudian quadrant menyebabkan dia positif adalah ini 90 degree which is pi over 4. Pi over 2 kan? Minta maaf, pi over 2. So theta minus 0.9273 sama je dengan pi over 2. Then theta adalah pi over 2 tambah 0.9273 which is 2.4981. 2.498. Okay. So ini adalah dua angle. Minimum angle bila theta di antara 2.498. Maximum angle bila theta adalah 5.64. Do you have any question? Faham, Miss? Faham, bagus. Sekarang tengok example 11. Kita dah habis dah. Cepat. 11. Nak laju. Example 11, showkan 1/3 plus sin theta minus 2 cos theta di antara 1/3 plus square root 5 dengan 1/3 minus square root 5. Macam mana nak buat? Ada suggestion tak? Macam mana? Kita balikkan. Apa dia? Apa? Tukar pen lah. Okay, ada suggestion tak macam mana saya nak buat? Ada first step tak yang saya perlu buat? Terbalikkan kau, Miss? Terbalikkan? Macam boleh. Okay, so kalau kita buat soalan macam ni, first kali kita kena pastikan ini ditukar dalam bentuk R form dahulu. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Sin theta minus 2 cos theta dalam bentuk R form. R sin ke R cos? R sin. Yes, R sin theta minus alpha. Kemudian cari dahulu dia punya form. So sini akan jadi R sin theta sin alpha minus R cos theta cos alpha. Ikutkan mereka. So R sin alpha equals Miss. 1. Ya. Salah lagi. Kenapalah saya salah dekat part ni? Okay. Sin theta cos alpha minus R cos theta sin alpha. Di sini akan jadi R cos alpha equals to 1, R sin alpha equals to 2. Kemudian kita cari tangent alpha equals to 2 over 1. Alpha adalah shift tangent 2 which is 63.43. 63 apa? 63.43. 63.43. Okay. Kemudian okay, so R squared tambah malahnya. Saya pun malas, apatah lagi awak. Sin squared alpha tambah R squared cos squared alpha equals to 1 squared plus 2 squared. So R squared sin squared alpha plus cos squared alpha equals to 5. So R squared adalah 5. So R adalah plus minus square root 5. R equals to square root 5. So kita buat, kita dapat. So sin theta minus 2 cos theta is equals to square root 5 sin theta minus 63.43. Okay, betul. Okay, kemudian kita nak showkan dia. So saya tahu, saya mulakan dengan ini Saya mulakan dengan ini dulu. So dia akan jadi macam ni. Sin theta minus 63.43 di antara negative 1 dan 1. Kemudian saya nak square root 5. So everything dah ada dengan square root 5. Kemudian saya nak 3 tambah sin theta minus 2 cos theta. So saya kena tambah dengan 3.
So jadi 3 tolak square root 5. Sini 3 tambah square root 5 sin theta minus 63.43. Sini 3 tambah square root 5. Okay. Kemudian saya nak 1 over. So bila 1 over automatically sign dekat sini berubah. Bila 1 over sign dekat sini berubah. So dia akan jadi 1 over besar benar. 1 over 3 tambah square root 5 sin theta minus 63.43. So di antara, so saya tukar, saya terbalikkan mereka Yang ini dia pergi ke kiri, yang ini dia pergi ke kanan. Okay. So saya tukar mereka. So dia akan jadi 1 over 3 tambah square root 5. Sini akan jadi 1 over 3 tolak square root 5. Sebab bila 1 over saja nilai dia automatically bertukar. Sign pun bertukar sebenarnya. Okay. Tapi saya dah kononnya seolah-olah dah bertukar lah. So, cuma ni saya tukarkan nilai saja. Yang ini dengan yang ini saya tukar dia. Okay. Then bila dah buat macam tu, habis dah lah. Shown kan? Ya, shown. Alah, senangnya. Okay, next. Nampak tak? So ini cara dia mula. Dia beritahu. Do you have any question? Saya duduk seorang-seorang dekat sini. Tidak, Miss. Saya rasa lah. Tidak okay. Tidak, Miss. Saya ingatkan saya cakap seorang-seorang. Saya ada lagi 400, 6. Saya ada lagi 100, bukan. Saya ada 110 orang. Berapa orang yang tak datang hari ni 6 orang. Tadi ada 96, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pelik. Confused dah. 4. 100. Saya ada 14 orang tak datang. Mana pergi 14 orang ni? Tu kan? 96 campur 14 orang. Tak tahu lah ni. 14 dan 4, 10, 9, 10, 110. Ya, saya ada 110 pelajar. Saya ada 96 orang sahaja yang ada. Mana lagi 14 orang? Ketua, tolong tengok siapa yang tak ada. Okay. Lepas tu beritahu saya tahu siapa nama yang tak ada. Okay. Okay, the last question. Ni saya laju-laju lah. Kamu kan ada soalan pun bertanya saya. Okay. The current R amperes in a certain circuit after t second is given by blah blah blah. So find the maximum current and the earliest time it occurs by expressing R in the form R sin t minus alpha. Okay, so dia nak R sin t minus alpha sama je dengan 2 sin t minus pi over 3 minus cos t plus pi over 2. Gila, susah gila soalan ni. Ini jadi R sin t sin alpha. R sin t cos alpha minus R cos t sin alpha sama je dengan 2 sin t minus pi over 3 minus cos t plus pi over 2. Sekejap. R sin t minus alpha. Sin t adakah saya kena expand juga ini ya? Aduh malas ni. Sebenarnya jadi R sin t cos alpha sama je tolak R cos t sin alpha sama dengan 2 sin t. Saya kena cari ni dulu ke? Okay. Jangan malas ni kan Syafinas. Okay kejap saya cari ni dulu tau. Kita nak kill it the time. So saya akan kill the time. Sin t minus pi over 3 sama je dengan sin t cos pi over 3
minus cos t sin pi over 3. Betul macam tu. So ni akan jadi cos pi over 3 berapa dapat? Cos pi over 3 1 over 2. Oh, sini akan jadi 1 over 2 sin t. Sini akan jadi sin pi over 3 akan jadi square root 3 over 2 square root 3 over 2 cos t. Kalau saya nak cos t plus pi over 2, sini akan jadi cos t cos pi over 2 minus sin t sin pi over 2. So ni akan jadi cos pi over 2, nilai dia kosong which is 0, sin pi over 2 which is 1. So ni akan jadi 0 minus sin t which is negative sin t. Kemudian masukkan ke dalam ini. So ni akan jadi r sin t cos alpha sama dengan minus r cos t sin alpha sama je dengan 2 darab 1/2 sin t minus square root 3/2 cos t. Tolak negatif positif sin t. Okey, kemudian sini akan jadi panjangnya, menyesal pula saya masuk soalan ni. Ini akan jadi 2 darab 1/2 which is 1, so sin t tolak square root 3 cos t tambah sin t. So sin t plus sin t adalah 2 sin t. So ini akan jadi r sin t cos alpha minus r cos t sin alpha equals to 2 sin t minus square root 3 cos t. Baik. Kemudian comparekan, so r cos alpha sama dengan 2, r sin alpha sama dengan square root 3. Okey, kemudian ni nombor 2, ni nombor 1. 2 bahagi 1, kita akan dapat tangent alpha sama dengan square root 3 over 2. So alpha adalah square root 3 over 2. 0.714. Ni degree ke radian lah? Oh, radian. Dia tak bagi tahu pun nak kena buat dalam berapa angle ni. T lebih daripada kosong, itu je. Alpha 0.714 boleh kita ambil ni. R squared sin squared alpha plus R squared cos squared alpha equals to 2 squared plus 3. So R squared sin squared alpha plus cos squared alpha equals to 4 plus 3, 7. So R squared equals to 7. Dan R adalah plus minus square root 7. So R equals to square root 7. Panjang ya. Okay, kemudian kita tahu equation ini 2 sin t minus pi over 3 minus cos t plus pi over 2 adalah bersamaan dengan ni I kan, square root 7 sin t minus alpha t minus 0.714. Begitu ke? Macam tu ke? Dia suruh cari maximum angle ke? Maximum current. So kalau maximum maksudnya square root 7, bila dia maximum maksudnya square root 7 lah kan? Maximum current bila dia maximum. Okay. So maximum, current maximum when sin t minus 0.714 ni equals to 1.
Jadi kalau saya nak 2 sin t minus 4 pi over 3 minus cos t plus pi over 2, dia maximum means that square root 7 times 1 which is square root 7. So ni maximum. Maximum current. Okay. Kemudian dia nak cari apa lagi? Saya cakap seorang-seorang ke kat sini? Still here. Madam. Okay, Tengah still here. mendengar. Saya ingat saya cakap seorang-seorang. Kamu dah balik dah. Masih mendengar, Miss. Masih mendengar Okay. Masih mendengar ni. Okay. Alright. Lepas tu saya nak cari earliest time it occurs. Apa maksud earliest time it occurs? Paling awal dia berlaku. Apa maksud soalan ni? Maximum current dia saya dah dapat dah square root 7. Jadi kalau paling awal dia berlaku maksudnya apa? Times dia yang paling awal maksudnya minimum ke maksimum? Minimum lah kan? Minimum tak? Minimum. Tak minimum. Minimum. Minimum kan? Saya pun rasa minimum. Sebab dia kata paling awal dia berlaku. Maksudnya kalau paling awal dia berlaku, minimum lah tak? Jadi saya rasa dia minimum. Okay. So maksudnya kalau dia minimum, apa angle dia? Jadi kita tengok sin sebenarnya macam ni. So dia minimum bila, ni negative 1 sini negative 1. So dia minimum bila dia 270 degree. Ataupun 3 pi over 2. So kita tahu dekat sini kalau saya nak t plus, kalau saya nak t minus 0.7 T minus 0.714 dia adalah sama dengan 3 pi over 2 paling minimum. Jadi T adalah 3 pi over 2 tambah 0.714 dia adalah 5.43 lah, 5.43 second. So itu yang paling awal dia berlaku. Saya buat jalan kerja dia lelok sikit bagi kamu nampak. Minimum bila square root 7 sin t minus 0.714 is equals to negative 1. So sin t negative 0.714 kan negative square root 7, minta maaf, is equals to negative 1. So shift sign 190 degree, range T negative 0.714. Sebab dia tak bagi range kan, saya tak tahu dia daripada mana ke mana. Yang dia tahu dia bagi T greater than 0. Itu je saya tahu. So kalau T greater than 0, kalau saya nak T minus 0.714 dia masih greater than 0. So T masih greater than 0.714. Saya rasa inilah range dia. So quadrant, kita tengok yang ni 3 pi over 2. So answer adalah T minus 0.714 equals to 3 pi over 2. So T adalah tadi tak kira 5.43, sama je. Okay. Ini jalan kerja. Ini paling cepat sekali dapat. Okay, boleh balik dah semua orang. Thank you everyone. See you guys. Thank you, madam. 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 Bye, see you. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima Thank kasih, you, madam. Thank you, madam. Yes, thank Madam. you. Thank you everyone. Ya, saya. Saya ada soalan proving Proving, ya. Kenapa? dalam lecturer 27. Lecturer. Lecturer pun boleh awak lecture 27. Lecturer 27. Kalau like- awak. Mana? Faham tak? Lecture 27. Ya. Okay, ya. Kejap saya kena tengok lecture 27. Mana pula tutorial kat sini dalam ni? Sekejap Lecture note, where is my tutorial? Lecture 27. 27, mana 27?
lah awak ni. 27. Okay ni. Oh, macam mana nak showkan ni? So, awak senang sangat awak. Cuma belagak pula saya kan. Miss yang muka surat 27 tu. Awak kata tutorial ke soalan? Lecture 27. Lecture 27. Saya ingat ke Ya. lecture 20. Saya ingat ke soalan tutorial. Awak ni apalah. Sekejap. Nombor berapa? Muka surat 27 soalan C. Muka surat 27 soalan C. Oh ni, tangen 3A tolak tangen 2A tolak tangen A. Ya. Ini faktor formula kan? So kalau dia faktor formula, boleh guna je tangen 3A tu dulu, lepas tu tangen 2A. Kan macam ni. Kalau faktor formula kan dia jadi macam ni. Mana tak? Macam mana saya nak keluar ni? Oh macam tu. Sebenarnya saya pun dah tak ingat macam mana nak buat dia. Tapi tak apa, kita try je dulu. Oh ya, saya ada jawapan dia. Sebentar. Tunjuk. Mana chapter 7? Oh. Ini adalah tangen 3A. Ya. Tangen 3A tolak tangen 2A tolak tangen A. Sama juga dengan tangen 3A darab tangen 2A darab tangen A. Okay. So untuk soalan ini macam mana awak nak buat dia adalah awak kena mulakan dengan tangen 3A itu. So ni kan, awak jadikan dia tangen 2A tambah A. Okay. Lepas tu, so kalau awak guna right hand side, dia susah nak buat. So awak kena guna left hand side baru dia senang. Kemudian tangen 2A tambah A ni, ini adalah compound angle. So dia akan di sini tangen 2A tambah tangen A over 1 minus tangen 2A tangen A. Okay. Lepas tu kita akan samakan penyebut dia. Sebab ni kan minus tangen 2A tolak tangen A. Okay, then awak nampak saya akan samakan penyebut sebab sini kan over 1, sini over 1. Okay. So ni akan jadi sini tangen 2A tambah tangen A tolak tangen 2A darab 1 minus tangen 2A tangen A tolak tangen A times 1 minus tolak tangen A 1 minus tangen 2A tangen A ini over 1 minus tangen 2A tangen A. Okay, kemudian ni expand. Ini pun expand. Ini akan jadi tangen 2A plus tangen A minus tangen 2A tambah tangen 2A squared tangen A minus tangen A tambah tangen 2A tangen A tangen squared A. Okay, selepas daripada itu, apa yang awak kena buat adalah Saya rasa saya dapat benda yang lagi senang. Sekejap. Apa yang saya buat dekat sini, saya faktorkan keluar tangen 2A tambah tangen A. Yes, lagi senang. Okay, padam. Saya nampak dah lagi senang macam mana. Okay, kalau saya buat macam ni nampak panjang. Okay, jadi saya tahu dah apa yang lagi senang. Macam ni. Ni kan? Ni, saya faktorkan, ni kan sebenarnya negatif kan? Ini kan?
Ini ada negatif tangent 2A, ini negatif tangent A. Saya faktorkan negatif tu keluar. So dia akan jadi macam ni. Tangent 2A tambah tangent A. Tolak keluar. So dia jadi tangent 2A tambah tangent A. Okay. Lepas tu, apa yang saya nampak? Saya faktorkan keluar tangent 2A tambah tangent A. Kerana di sini dan di sini ada. Saya faktorkan dia keluar. Nampak tak? Ya, madam. Okay, so dia akan jadi sini tangent 2A tambah tangent A. Saya faktorkan dia keluar. Dia akan jadi 1 over 1 minus tangent 2A tangent A. Tolak 1. Baru lagi senang. Daripada tadi tu payah. Okay. Lepas tu, dia akan jadi tangent 2A tambah tangent A. Okay. Yang dalam kurungan ni yang baru samakan penyebut. Dia jadi 1 minus tangent 2A tangent A over 1 minus tangent 2A tangent A. Okay, then dekat sini simplify dia. So 1 minus 1, 0. So ni akan jadi, ni akan jadi tangent 2A plus tangent A. 0, negatif positif. So kita left kat sini tangent 2A tangent A over 1 minus tangent 2A tangent A. Wah, 1 minus tangent 2A tangent A. Okay, then apa yang kita boleh buat lagi dekat sini? Kita akan apply apa yang saya buat lagi? Ini dah harap. Okay. Sekejap, pasal apa saya buat Tangent 2A, tangent A. Saya akan dapat ini, tangent 2A, tangent A. Sekejap saya tengok balik jawapan saya. Macam mana saya buat ni? 1 minus tangent 2A tangent A darab negatif tangent 2A tolak. Bukan. Apa susah expand je lah. Ini tangent 2A tambah tangent A, expandkan dengan tangent 2A tangent A. So saya akan dapat sini tangent squared 2A tangent A tambah tangent squared A tangent 2A. Kemudian 1 over minus tangent 2A tangent A. Kejap. Apa yang saya salah kat sini? Tangent 2A tangent. Okay. Dah. Buka. No. Daripada sini, ini. Ini dan ini. Dia sebenarnya adalah bersamaan dengan tangent 2A tambah A. Nampak tak? Ya, madam. Tangent 2A tambah tangent A over 1 minus tangent 2A tangent A bersamaan dengan tangent 2A tambah A sebenarnya. Ini tadi. Kan? Ini adalah benda yang sama. Okay, so saya ubah balik. So sini akan jadi, ini akan jadi tangent 2A tangent A. So ni 2A tambah A sama dengan 3A. So jadi tangent 3A, tangent 2A, tangent A. Okay, dapat pro. Okay, madam. Faham. Thank you. Ya, bah. Okay, ada lagi tak? Ada lagi. Ya, ada lagi. Apa dia? Baik. Lecture 28. Lecture Using T-form to madam. T-form, okay. Kenapa mati? Soalan
example 5, soalan B. Example 5, soalan B. Ya. Example 5, soalan B. Example 4, example 5, soalan B. Ni, 12 sin theta plus 5 cos theta equals to 7 ni ke? Ya, madam. Okay. So kan saya suruh awak hafal kan, kalau tangent theta, dia akan jadi 2t over 1 minus t squared. Kalau sin theta, dia akan jadi 2t over 1 plus t squared. Kalau cos theta, dia akan jadi 1 minus t square. over 1 plus t squared. Okay. So masukkan ke dalam ni 12 2t over 1 plus t squared plus 5 1 minus t squared over 1 plus t squared equals to 7. Kemudian 24t tambah 5 tolak 5 t squared over 1 plus t squared sama dengan 7. So negative 5t squared plus 24t plus 5 equal to 7 plus 7t squared. 7 tambah 5 12t squared tolak 24t tolak 7 tolak 5 which is 2 equals to 0. Then bahagikan dengan 2, so sini akan dapat 6t squared minus 12t plus 1 equals to 0. So sini jadi 6t plus 1, 6 ni t minus 1 ni. Sekejap 1 plus 1. So 6t squared, 6 tambah 1 jadi 7 1. So maksudnya dia tak boleh factorkan ni keluar. So calculator berapa dapat? Mana tahu equation. Berapa kamu dapat kalau dapat equation? Nilai t dia 6 tambah square root 30 over 6. Dia tak boleh factorize, madam. Oh, dia tak boleh factorize. Ya. Okay, kalau tak boleh factorkan keluar, guna formula lah. Okay, so maksudnya formula kan adalah X sama dengan negatif B plus minus negatif B kan? Negatif B plus minus B squared minus 4AC over 2A. Okay, so ni jadi T adalah 12 plus minus square root 144 tolak 4 darab 6 darab 1 over 12. Okay, jadi sini akan dapat T adalah 1.913. Di 1 T adalah 0.087. 1. Oh, dapat so madam kalau begitu. Okay. Ya, dia kalau contohnya awak tak boleh factorkan dia keluar, awak guna formula. Masukkan macam ni, lepas tu ini calculation daripada calculator. Okay, madam. Okay, alright. Lepas tu teruslah direct. Thank you, madam. Okay, thank you. Itu je? Ya, madam. Okay. Thank you, madam. Bye. Okay, habis So saya stop recording. Lupa nak stop.